السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini dengan menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan Hadis yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Kita sambung pada tajuk qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bisyarri amin rabbal alamin, yakni pasal kedua qazaf, yang mana apakah yang dimasukkan dengan qazaf. Yang qazaf adalah merupakan satu kesalahan apabila seseorang itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, ataupun seorang suami yang menafikan seorang anak itu bukan anak dia, bermakna secara tidak langsungnya menuduh isterinya berzina, dan sedangkan dia tidak boleh membawa saksi ataupun tidak ada saksi untuk menyokong tuduhan itu, yang mana seorang itu akan dikenakan hukum qazaf. Ataupun dalam kes lain juga, seorang itu menuduh satu orang melakukan perbuatan keji liwat tanpa ada saksi, di mana dia juga boleh dikenakan hukum qazaf. Yang mana hukum qazaf ini adalah merupakan satu hukum daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga maruah manusia. Yang mana maruah itu adalah merupakan satu perkara yang melibatkan diri seseorang. Maruah itu adalah merupakan sesuatu yang mulia yang perlu dijaga. Setiap orang dia mesti ada maruah, ataupun maruah dia tidak boleh dijatuhkan. Lebih-lebih lagi dalam perkara menuduh seorang berzina, di mana ianya adalah perkara yang amat keji, yang amat memalukan. Dalam dunia sekarang sudah jadi satu kebiasaan, yakni fitnah memfitnah sudah jadi satu kebiasaan, seseorang manusia sudah tidak takut lagi kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bukti, seseorang itu menuduh satu orang dengan satu perbuatan yang keji, ianya adalah merupakan satu dosa. Dan kalau melibatkan dalam kes berkenaan dengan menuduh satu orang berzina, atau menuduh satu orang liwat, ataupun menafikan isterinya, menafikan anak itu bukan anak dia, itu adalah merupakan satu perbuatan yang keji, memalukan. Dan kalau tidak ada bukti, seseorang itu akan dikenakan hukum qazaf. Dan kalau kita lihat dalam media sosial sekarang berkenaan
berkenaan dengan fitnah ini sudah jadi satu benda yang biasa, tidak digeruni oleh manusia. Sedangkan fitnah itu adalah merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah dan akan diazab apabila seseorang itu memfitnah orang yang lain. Sama ada berkenaan dengan fitnah, qazaf ini akan diazab di dunia apabila sabit dengan kesalahannya, dan di hari akhirat nanti kelak juga akan diazab. Dan seorang yang memfitnah orang lain, di mana azab di akhirat di antaranya seorang itu boleh menjadi satu orang yang muflis atau bankrupt sebab menzalimi arwah seseorang. Di mana orang yang bankrupt di hari akhirat kelak apabila kesalahan orang yang dia zalimi itu diletakkan kepadanya, ataupun peringkat permulaannya kebaikan pahala yang dilakukan oleh orang yang menzalimi orang lain diberi kepada orang yang dizalimi. Dan apabila kesalahan-kesalahan itu masih tidak cukup untuk membalasnya, di mana kesalahan orang yang dizalimi itu akan diberi kepada kaum zalim, maknanya sehingga orang itu bankrupt, membawa amalan yang banyak, tetapi akan jadi hilang amalan amal-amal soleh dengan sebab dia melakukan kezaliman. Di antara kezalimannya adalah fitnah. Sehingga dalam hidup ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tabayyun. Apabila satu berita adalah kita tabayyun sebelum kita berkongsi dengan orang lain. Jadi tabayyun itu adalah merupakan satu perkara yang penting. Tapi setengah daripada kita ini sudah tidak ingat tabayyun. Apabila dapat satu maklumat terus negak kongsikan. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, zaman menggunakan media sosial sama ada WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Cepat-cepat setengah orang itu akan mengongsikan apa yang didapat tanpa ditabayyun. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang seorang yang fasik mau berita itu, hendaklah kita tabayyun, semak, share sungguh-sungguh. Sedangkan di antara kita yang tidak peduli, terus kongsikan. Dalam beberapa hari lepas, saya melihat dalam satu grup lah, kita mungkin sebab ustaz tu banyak grup WhatsApp, orang letakkan kita pun tak nyampur apa-apa pun. Tapi ada satu hantaran itu berkenaan dengan banjir, sedangkan banjir itu berlaku yang dulu. Jadi terus, jadi orang jadi kaget, orang jadi macam kaget. Orang nak balik kerja ni macam mana jam kat sini. Jadi sedangkan apabila disemak balik sudah lepas, banjir lepas. Jadi maknanya kena tabayyun menyebabkan orang jadi kelam kabut, kena semak dulu. Itu berkenaan dengan banjir, tidak fitnah, tetapi menyebabkan orang jadi kaget. Sedangkan benda tu yang lepas, banjir kita lepas, kita ingat itu dia forward balik semula yang tu. Jadi itulah tangan kita ni cepat untuk mengongsikan maklumat tanpa kita tabayyun, menyebabkan orang jadi kaget. Satu grup jadi kaget nak balik kerja ni, jam ni macam mana ni, rupanya bukan yang lepas. Nasib baik ada orang yang lebih tabayyun membuat koreksi, pembetulan ini adalah yang lepas. Itulah, jangan tuan-tuan, benda ini akan menyebabkan satu masalah besar apabila melibatkan contoh yang tadi lah. Dan kalau melibatkan maruah orang, jangan, kita akan berhadapan dengan satu saat yang kita ni bawa pahala yang banyak, tetapi kita diisytiharkan sebagai orang bankrupt di hari kiamat. Sebab kita menzalimi orang lain dengan hanya kita memangsikan satu pos-pos yang kita tidak tahu, yang menyebabkan perkara itu adalah fitnah, dan kita akan berkongsi untuk memberi pahala kepada orang yang kita fitnah. Jangan. Jadi benda ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu hukum, iaitu hukum qazaf dalam kes orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, ataupun menafikan anak itu bukan anak dia, bermakna menuduh isterinya berzina. Ini adalah merupakan satu perkara yang keji di sisi Allah. Balik kepada pelajaran kita ni, yang hukum qazaf pada muka surat 69 kitab Jawi. Syarat-syarat orang yang dituduh, syarat-syarat orang yang dituduh
yakni pada nombor 41, orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukum hudud qazaf ke atas orang yang menuduh secara palsu, mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertamanya, orang yang dituduh tadi diketahui orangnya, dikenal pasti orang yang dituduh itu sekalipun ia telah meninggal dunia, yakni mati. Dalam perkara ini, orang yang dituduh melakukan zina, orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukum hudud. Satu orang yang melakukan zina, bagaimana? Dia kena hukum hudud. Hudud apa? Kalau zina muhsan, ini orang yang pernah bernikah, dia merasai persetubuhan halal secara nikah, yang mana orang tu kena hukum rajam sampai mati, sampai kena hadis. Dan juga orang yang tidak pernah bernikah, di mana dipanggil ghair muhsan, yang mana hukumnya sebat suatu sebatan berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi andai kata ada orang yang menuduh satu orang berzina, bermakna kalau sabit kes orang itu benar melakukan perbuatan zina, bermakna dia akan berhadapan dengan keadaan kalau dia ni orang pernah menikah dipanggil muhsan, di mana kena rejam sampai mati. Dan kalau orang itu tak pernah bernikah, dia panggil ghair muhsan, kena sebat ataupun kena dera sebatan dengan 100 sebatan. Ada dia kesan daripada tuduhan itu. Kalau orang itu benar-benar melakukan perbuatan itu, memang dia akan berhadapan dengan dua keadaan itu. Jadi tuduhan, apa yang kita sebut tuduhan? Tuduhan ini sampai ke mana? Tuduhan yang akan disabitkan dengan deraan ataupun hukuman itu sampai kepada mahkamah ataupun sampai kepada hakim, baru dijatuhkan hukuman. Ini orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukum had. Had ni adalah mufrad, singular bagi hudud. Hudud itu adalah jamak ataupun plural. Ini had qazaf ke atas orang yang menuduh secara palsu, mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat berikut. Orang yang menuduh satu orang berzina dengan tuduhan palsu, orang itu bagaimana keadaannya? Ini ada syarat-syarat yang ditetapkan. Yang pertama, orang yang dituduh tadi diketahui orangnya, dikenal pasti orang yang dituduh itu sekalipun dia telah meninggal dunia. Ini orang yang dia ni dituduh melakukan perbuatan qazaf itu mesti tahu siapa dia. Dalam dunia sekarang, kalau kita ambil tengok dalam dunia sekarang, yang kes yang boleh dibawa ke mahkamah dalam menuduh orang lain, di mana orang tu mesti dengan perkataan tuduh. Maknanya satu orang menuduh, saya tuduh dia ni buat begini-begini. Jadi kes itu kalau dibawa kepada mahkamah sivil pun memang jelas dia menuduh. Itu ke mahkamah sivil lah. Tapi kalau dikata saya dengar orang kata, di mana kes itu masih tak boleh lekat kepada dia. Dia dengar orang kata. Di kes mahkamah sivil itu pun tidak lekat. Jadi maknanya satu orang yang dia menuduh, satu orang menuduh orang melakukan perbuatan zina, dia tahu siapa yang menuduh dan kepada siapa yang dituduh. Mana dua-dua pihak, yang menuduh dan yang dituduh itu mesti tahu siapa. Kan ada kalau kita tengok sekarang yang tidak boleh dibawa ke mahkamah kes sekarang, dah dekat dengan nak pilihan raya ni, tuduh sana tuduh sini kan. Tuduh. Saya dengar orang ni kata orang ni macam ni. Kes tu tak boleh bawa ke mahkamah itu. Sebab saya dengar orang kata. Tapi kalau saya tahu dia memang buat macam ni, memang kes itu kalau disaman ke mahkamah pun akan lekat. Pandai juga orang nak menuduh orang ni, dia tak kata dia kata orang kata. Dia pandai juga. Jadi janganlah mana-mana sekalipun tak tahu, jangan. Kan dekat pilihan raya macam-macam tuduhan ni. Jadi jangan kita terlibat dalam perkara yang tidak tahu. Itu yang pertama, syarat yang pertama, orang yang menuduh siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh, itu mesti tahu. Barulah kes qazaf ini akan kena kepada dia. Kalau saya dengar orang kata, tak boleh lagi. Yang kedua, orang yang dituduh itu seorang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina dan terpelihara kehormatannya dari sebarang kejahatan. Dan orang yang dituduh melakukan perbuatan zina itu
Ya, ni kita tahu memang dia ni orang yang baik. Orang yang baik tidak terkenal sebagai orang jahat. Bukan dia dikaki perempuan, ataupun dia bukan dia sebagai orang yang suka kepada laki-laki yang jahat. Bukan. Mana dia orang tu baik. Mana dua keadaan. Kita kenal satu orang yang dituduh itu orang yang baik. Jadi dua keadaan ini mahkamah akan ambil satu siasatan. Mana orang yang dituduh itu, siapa orang dituduh mesti tahu. Yang menuduh siapa mesti tahu. Dan orang yang dituduh itu memang tahu dia itu orang baik. Jadi dalam kes ini akan disiasat oleh mahkamah. Kalau benda ada dua syarat ini, mahkamah akan melakukan siasatan. Kalau sampai mahkamah, saya dengar orang cakap itu tak boleh. Lepas tu kalau yang dituduh itu pun memang dia orang jahat. Memang dia orang yang na'udzubillah sebagai pelacur, ataupun dia yang orang teruk peragainya. Maknanya tidak dikenakan qazaf kepada orang yang menuduh. Belum dikenakan qazaf kepada yang menuduh, sebab mungkin betul lagi kepada dia. Jadi dua keadaan. Sebab kenapa tuan-tuan? Apabila sesuatu kes sampai kepada mahkamah, mahkamah bukan ambil jalan yang sembrono, mesti ambil jalan yang siasatnya, mesti disiasat. Penuduh siapa, yang dituduh siapa, dan yang dituduh dalam kes qazah ni orang tu yang macam mana. Jadi itu adalah merupakan satu perkara yang diambil kira oleh hakim ataupun qadhi. Itu yang pertama. Menuduh orang berzina atau menafikan keturunannya. Nombor 42. Seorang menuduh seorang yang lain melakukan zina atau menafikan keturunannya, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 4. Dalam yang tadi, keterangan yang tadi, yang menuduh mesti kenal pasti siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh, dan orang yang dituduh itu orang yang baik. Ini adalah merupakan satu cara untuk suatu orang itu akan dibawa kepada kes qazaf. Dan kalau itu adalah syarat bagi orang yang akan dikenakan qazaf ini, barulah pergi kepada step yang berikutnya. Yang step yang berikutnya, mana kes itu akan diletakkan sebagai dokumentasi lah di dalam mahkamah. Sebab dah tahu dah kes ini memang akan pergi kepada kes qazaf. Yang mana apa dalam keadaan itu, seseorang itu yang menuduh seorang yang melakukan zina atau menafikan keturunannya, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhan. Apabila dipanggil penuduh, di mana buktinya? Dia kata tak tahu, tak ada bukti, tapi saya tuduh dia. Ini benda tu akan lekatlah kepada dia. Sebab dah tahu siapa tadi, mahkamah akan panggil. Dan mahkamah akan panggil, mahkamah akan tanya mana bukti, mana saksi. Maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berdasarkan firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 4. Dia kata saya tak ada bukti, tapi saya tuduh dia. Saya tak mengaku itu anak saya. Mana bukti isteri kamu berzina? Tapi saya tengok muka dia tak sama dengan saya. Saya putih, dia hitam. Jadi kes itu kena bawa bukti. Jadi kalau tidak ada bukti, bagaimana? Balik kepada surah An-Nur ayat 4. Yang satu orang itu akan dikenakan hukum qazaf. Jadi kita tidak boleh hidup dengan satu sangkaan, hanya prasangka. Di mana Allah Ta'ala sebut inna ba'dha dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Itu jelas, sangkaan-sangkaan ini adalah dosa, kena ada bukti. Inna ba'dha dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu dosa, mesti ada bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh. Di mana asal sangkaan itu pun satu dosa, lebih-lebih lagi menuduh satu tuduhan yang menyebabkan seseorang itu runtuh maruah dia, malu dia seumur hidup.
Yang kedua, jika tuduhan itu bukan tuduhan berzina atau bukan pula menafikan keturunannya, misalnya seorang menuduh seorang yang lain murtad atau minum arak atau mencuri, maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf, tetapi hendaklah dikenakan hukum ta'zir. Hukum had qazaf adalah dikenakan kepada perkara yang melibatkan seks, menuduh satu orang berzina ataupun menuduh isteri itu berzina ataupun menafikan anak itu bukan anak dia, boleh dikenakan hukum qazaf. Walaupun sebegitu, bagi orang yang menuduh satu orang itu tuduhan mencuri ataupun tuduhan minum arak tapi tak ada bukti, atau menuduh satu orang itu murtad tidak ada bukti, yang mana kes ini balik kepada hukum yang lain, yang ta'zir. Jadi hukum ta'zir ini serah kepada pemerintah. Dia hukum ada hudud, ada qisas dan ada ta'zir. Ta'zir ini maknanya hukum yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan kadarnya, tapi untuk menjaga kemaslahatan diserahkan kepada pemerintah bagaimana nak didenda ke ataupun nak dibuang negeri ke dan sebagainya. Itu ta'zir, hukum yang diberi kepada pemerintah atas kebijaksanaan pemerintah bagaimana nak mengajar atau mendidik satu orang yang menuduh, dan juga nak mengekang, menghalang masyarakat agar tidak biasa menuduh orang lain. Dipanggil ta'zir. Ta'zir itu hukum yang boleh diolahlah oleh pemimpin agar dapat mendidik masyarakat dan menghalang daripada masyarakat membuat tuduhan, sedangkan perkara jenayah itu tidak bersabit dengan hudud dan juga qisas. Yang ketiga, jika tuduhan seorang ke atas seorang yang melakukan zina itu tidak cukup syarat-syarat yang membolehkan penuduh tadi dikenakan hukum had qazaf, maka penuduh itu hanya boleh dikenakan hukuman ta'zir saja, tidak boleh dikenakan hukum had qazaf. Andai kata syarat untuk menghukum orang yang menuduh sebagai hukum qazaf, di mana tuduhan itu, yakni hukumannya kembali pula ataupun bertukar kepada ta'zir. Contohnya satu orang yang dia belum cukup umur menuduh orang lain melakukan penzinahan, di mana tidak cukup syaratnya, tetapi dia akan tukar kepada hukum ta'zir. Yang menuduh orang berliwat, ini tajuk yang berikutnya, menuduh orang berliwat. Liwat ini apa maksud liwat? Yang melakukan persetubuhan melalui jalan belakang, dipanggil liwat. Sama ada bersama laki-laki dengan laki-laki, na'udzubillah, sama ada ataupun laki-laki kepada perempuan, asalkan menggunakan jalan belakang dipanggil liwat. Kalau menggunakan jalan depan tapi dilakukan dengan seseorang yang tidak menikah dipanggil zina. Liwatnya menggunakan jalan belakang, na'udzubillah. Mana liwat ini adalah merupakan satu perbuatan yang sinonim dengan kaum Nabi Lut. Dan mereka suka melakukan hubungan jenis secara liwat, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menuduh seorang yang lain melakukan liwat tanpa sesuatu bukti yang boleh menyokong tuduhannya, samalah hukumnya seperti menuduh seorang melakukan zina jika tiada sabit kesalahan orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara 28/1 dan perenggan 2, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukum had qazaf sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang menuduh orang berzina yang diperuntukkan dalam perkara 39, sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu laki-laki atau perempuan. Dan seseorang yang menuduh satu orang melakukan perbuatan liwat, yang mana dia pun akan dikenakan hukum qazaf, seperti bagaimana menuduh satu orang melakukan perbuatan zina. Sama ada yang menuduh laki-laki atau perempuan, sama dia akan dikenakan hukum qazaf sebagaimana seseorang menuduh satu orang melakukan perbuatan zina. Dari keterangan ini boleh dilihat dalam nombor yang 28 ini pada tajuk yang lepas, ataupun pada nombor 39 pada tajuk yang lepas.
kitab ini dia agak teknikal sebab dia melibatkan kepada kes mahkamah. Dia teknikal, mana dia ada lampu dan pecahan dan ceraian. Jadi mana siapa yang ada kitab ni boleh rujuklah nama-nama yang ada tu. Ini kita dah terangkan dalam perkara yang lepas. Yang mana kita sudah masuk pada nombor 43, mana nombor 28 adalah perkara yang lepas. Dia agak teknikal. Dia apa ni, ilmu qanun jinayah syariah ni dia adalah merupakan bahagian daripada hukum fikah. Jadi fikah ni kita faham satu ilmu yang lebih kepada teknikalnya untuk memahami hukum. Berbeza kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, dia adalah merupakan ilmu yang banyak lebih kepada kepahaman secara umum. Walaupun ada bahagian-bahagian teknikal, tapi lebih kepada penerangan yang lebih umum. Dan apabila perkara yang merupakan teknikal ni sedikit saja yang boleh kita pecahkan sebagai penerangan, sebab tidak boleh terkeluar daripada kaedahnya. Sebab dia adalah perkara yang nak dipaham, lepas tu bagaimana nak dilakukan. Berbeza dengan ilmu tasawuf, itu adalah merupakan ilmu yang boleh dikait-kaitkan dengan perkara yang melibatkan kepada sifat hati. Tajuk yang seterusnya menuduh seorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Ini nombor 44. Ini kita ulang tajuknya, menuduh seorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Seorang menuduh seorang yang lain dengan sesuatu tuduhan yang bukan suatu perkara yang maksiat. Misalnya, seseorang mengatakan seorang yang lain mandul, mati kucuk dan sebagainya, maka orang menuduh itu boleh dikenakan hukum ta'zir sekalipun tuduhan itu memang benar, kerana tuduhan itu memberi kesan buruk ke atas orang yang dituduh dan akan menimbulkan permusuhan dan sakit hati, di mana hukuman ta'zir adalah untuk menghalang dan mencegah berlaku suatu perkara yang tidak diyakini. Dalam kes ini, seseorang menuduh satu orang melakukan satu perkara yang bukan maksiat. Contohnya, menuduh satu orang itu mandul. Mandul itu bukan maksiat. Menuduh satu orang itu mati pucuk, unah. Unah itu bahasa Arab, unah. Unah itu mati pucuk. Satu orang tuduh dia ni Pak Haji itu mati pucuk, ataupun sebagainya. Walaupun perkara itu adalah benar, memang Pak Haji itu mati pucuk, tetapi dia adalah melibatkan maruah dia. Dalam perkara mati pucuk, dalam perkara mandul, ini bukan perkara maksiat. Kalau zina tadi memang maksiat, tetapi dalam perkara menuduh, dalam perkara menuduh itu, andai kata tuduhan itu tidak benar, maknanya fitnah. Andai kata tuduhan itu benar, bermakna seseorang itu membuka aib orang lain, mengumpat, membuka aib orang lain itu mengumpat. Mengumpat ni apa maksud mengumpat? Mengumpat ni satu perkara yang kalau orang yang kita cakap tu perkara itu dia tidak suka, itu maksud mengumpat. Walaupun dia memang benar mati pucuk, tapi kita cakap tentang keaiban dia tak suka. Dalam kes ini, satu dosa mengumpat tu akan dibalas, diazab di hari akhirat kelak. Walaupun sebegitu, dalam perkara yang melibatkan aib muka orang ni masih ada dalam hukum Allah masa hidup ni dipanggil hukum ta'zir. Satu orang menuduh satu orang tu, dia kata Pak Haji tu dia mati pucuk. Lepas tu dia tidak ada bukti, dia akan kena hukum ta'zir. Ta'zir ni kembali kepada pemerintah bagaimana nak dikenakan dia, sama ada bayar denda, buat negeri ataupun sebagainya lah. Ataupun perkara itu yang melibatkan betul Pak Haji itu memang dia mati pucuk, sehingga Pak Haji itu tak puas hati bawa kepada mahkamah. Dan kes itu, mahkamah kata kes ini bukan qadar, tapi dia adalah aib pada satu orang, di mana tetap seseorang menuduh satu orang walaupun benar, tetapi dia adalah aib, di mana orang itu akan dikenakan hukum ta'zir. Hukum ta'zir ini hukum qazam ni kita balik kepada hukum asal. Qazam ni tuduhan kepada satu orang melakukan perzinaan, dia tidak ada bukti. Atau menuduh satu orang melakukan perbuatan liwat, tidak ada bukti. Qazam. Menuduh ataupun menafikan anak itu bukan anak dia, boleh menyebabkan
hukum qazaf apabila tidak ada bukti. Ini melibatkan kepada hubungan seksual adalah hukum qazaf. Tapi dalam perkara yang melibatkan aib maruah orang yang lain, di mana boleh kena ta'zir. Maknanya Islam ni agama yang lengkap. Agama yang lengkap termasuk menjaga maruah diri. Sebab kalau kita tengok maqasid syariahnya di antaranya adalah menjaga maruah. Qazaf ni adalah menjaga maruah. Di antara tujuan maqasid itu, tujuan syariat Allah ni di antaranya menjaga agama, hifzuddin, dan juga di antaranya menjaga harta, hifzul mal. Ini menjaga harta. Satu orang mencuri akan dikenakan hukum potong tangan sebab apa? Menjaga harta. Satu orang merompak, maknanya dia akan dipotong tangan dan kaki. Sebab merompak ni dia ada alat yang boleh menyebabkan satu orang itu mati. Merompak dan mencuri itu tak sama. Mencuri ini maknanya mengambil barang tanpa izin, tanpa pengetahuan pemilik, dia panggil mencuri. Merompak ini mengambil barang di hadapan pemilik dengan satu ubutan, dan yang mengubut itu memang ada alat yang boleh mencederakan, dia panggil merompak. Yang merompak ini kena potong tangan dan juga kaki selang-seling. Mana potong tangan? Maqasid syariah di antaranya menjaga harta, hifzul mal. Dan juga di antara tujuan hukum ataupun tujuan syariat, maqasid syariat Allah ni adalah untuk menjaga maruah. Yang qazaf ni menjaga maruah, atau menjaga maruah. Jadi bagaimana? Walaupun dalam kes ini bukan melibatkan penzinaan, tuduhan zina, tuduhan liwat atau menafikan anak di kandung itu bukan anak dia, tapi dalam perkara menuduh orang lain melakukan mencuri. Contohnya dia tidak mencuri, tuduh orang mencuri, di mana tak ada bukti, satu orang itu kena ta'zir. Jadi kalau hukum ini ada, tuan-tuan, orang tak berani nak tuduh orang suka-suka. Orang tak berani nak tuduh orang suka-suka.
Jadi berkenaan dengan ta'zir terhadap tuduhan yang bukan melibatkan qadzaf. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengelakkan permusuhan dan juga mengelakkan daripada sakit hati sebab dia marah. Walaupun dia bukan dalam kelompok jenayah qadzaf, tetapi menuduh satu orang sehingga dia malu, sehingga menjatuhkan air mukanya, boleh menyebabkan timbul permusuhan dan juga boleh menyebabkan orang dituduh itu sakit hati. Dan kerana itulah ada satu hukuman dia panggil ta'zir. Jadi ta'zir ini lain daripada hudud dan juga lain daripada qisas dan lain juga daripada qadzaf. Qadzaf ini masuk dalam bab hudud. Di mana hukum ta'zir adalah untuk menghalang dan mencegah berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Dan ini hukum ta'zir ini adalah merupakan satu hukum untuk menghalang dan mencegah daripada berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Apa yang tidak diingini? Satu orang menuduh satu orang tu dia adalah orang yang mati pucuk. Apa yang tidak diingininya? Ya, ini boleh berlaku permusuhan. Itu yang paling kurang lah. Itu yang paling kurang bermusuh, tidak bertuduh siapa. Dan boleh menyebabkan seorang yang dia dituduh itu mungkin akan dirasuk oleh syaitan. Dia akan boleh mencederakan orang yang menuduh. Jadi kesan daripada tuduhan itu dia akan lebih, dan boleh jadi dia akan membunuh orang. Benda ni bukan tak pernah berlaku. Kalau kita tengok dalam berita yang lama lepas, satu orang yang dia mengejek satu orang sebab dia lambat kahwin. Mengejek yakni orang lambat kahwin, sehingga orang tu dia marah dan menyebabkan dia membunuh. Itu mengejek orang tu lambat kahwin. Ini berlaku. Benda inilah Islam datangkan sebab nak menjaga marah. Apabila ada hukum satu daripada ta'zir, satu orang mengejek, menuduh ataupun memalukan orang lain, walaupun dalam bukan kelompok qadzaf, tapi kena hukum bagi orang menuduh. Sebab dia kesan tadi, bukan setakat malu, bukan setakat permusuhan tidak bertegur satu, tetapi lebih daripada itu boleh memukul. Dan kalau lebih daripadanya boleh membunuh. Jadi boleh membunuh. Itu berkenaan dengan mengejek orang yang lambat kahwin. Ini orang lelaki yang lambat kahwin. Jadi dia balik kampung, ceritanya dia ejek. Dia ditanya lah, ejek bila nak kahwin. Lepas tu bini dia tak puas hati, jadi panas. Balik ke rumah, jadi syaitan tu dia datang. Syaitan ni sudah tentulah satu daripada agendanya untuk permusuhan. Dan permusuhan itu naik kepada kedudukan yang boleh membunuh. Tengok cerita bagaimana Qabil dan Habil, jadi boleh berlaku pembunuhan sebab tak puas hati, hanya tidak puas hati. Dan inilah ada hukum ta'zir, dan kerana itulah di antara perkara yang melibatkan tidak puas hati dan marah ini kesannya dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Dan juga di dalam ilmu fiqh pun ada satu bab yang orang menuduh, tapi dalam bukan kelompok yang melibatkan qadzaf, kena ta'zir. Dalam ilmu tasawuf, tengok bagaimana ilmu tasawuf, kesan daripada marah itu adalah merupakan satu perbuatan yang panggil sebagai sifat mazmumah. Marah itu bermula daripada mungkin sebagai ujub, mungkin daripada ujub naik kepada sum'ah, naik kepada riak, lepas tu naik kepada takabur, dan kesemua itu kemuncak daripadanya marah itulah yang kadang-kadang boleh menyebabkan satu pembunuhan. Tengok bagaimana kisah Habil dan Qabil cukup, anak Nabi Adam AS, yang berlaku kes pembunuh yang awal daripada kalangan manusia. Sebab apa? Tidak puas hati dan sebab marah. Jadi maknanya Allah Ta'ala datangkan dua kepada kita ni pelajaran. Satu berkenaan dengan sifat hati. Hati masuk di sini dalam ilmu tasawuf. Hati ni ada dua, berkenaan dengan akidah pun hati, berkenaan dengan tasawuf pun hati. Hati di sini adalah berkenaan dengan jiwa. Dan yang keduanya berkenaan dengan dalam perkara melibatkan dengan hukum fiqh. Hukum fiqh satu daripadanya adalah ta'zir, untuk menjaga kemaslahan hidup manusia, agar kita hidup dalam keadaan aman damai, dalam keadaan kita ni harmoni, dalam keadaan kita beribadah dalam keadaan tenang.
Kan ibadah ni perlu kepada ketenangan. Kalau kita serabut nak ibadah pun tak khusyuk. Jadi kesemua tu kesannya bagaimana hubungan di antara kita dengan manusia. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan kepada mereka dapat manfaat kepada kita. Maknanya kena jagalah setiap perkataan kita, tuduhan kita mesti ada bukti. Dan kalau perkara yang menyebabkan aib orang, tak perlulah untuk kita hebohkan walaupun dia itu adalah benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.